Ya, Labuan FM, suara pesisir anda. Kembali bersama-sama dengan kami menerusi slot bicara eksklusif untuk edisi hari ini, 16 Januari 2024. Ya, Baby dan juga Hebri menjadi teman anda. Kalau tadi kami berdua saja di dalam konti, tetapi kali ini kami berempat. Selain pegawai ICT, Cik Evon Lee, kami ada tetamu yang istimewa. Ya, kita hari ini bersama dengan Dr. Halimatul Muhammad Aris, yang merupakan pegawai perubatan klinik Nur Sejahtera LPKKN Sabah. Ya, mengenai dengan topik dalam bicara eksklusif hari ini, Januari bulan kesedaran kanser cervix. Seperti yang kita ketahui, kanser cervix ini adalah sejenis kanser yang bermula pada bahagian cervix wanita. Kanser cervix jarang menunjukkan sebarang simptom awal, namun ia boleh dikesan melalui ujian saringan dan pemeriksaan secara berkala. Sebelum kita pergi lebih dalam lagi mengenai dengan topik pada hari ini, jadi kita berkenalan dululah dengan Dr. Heli hari ini. Apa khabar doktor? Sihat? Yes, good morning. Thank you DJ Baby dengan DJ Hebri. Sama-sama kasih. Alhamdulillah hari ini sihat and sangat happy lah boleh berada di sini di Labuan FM today. Adakah ini kali pertama doktor ke udara di Labuan FM? Yang ini kedua, yang the second time, yes. Kedua. Tapi yang pertama kali tu dari on the phone, so hari ini first time di konti lah. Konti baru kami. Segak bergaya macam Hebri. Baiklah doktor, asal dari mana? Asal dari Membakut. Oh, dekat saja baik tu. Dah jauh. Sama-sama juga kita ini semua naik ferry kalau mau balik kampung. Betul. Okey, baiklah. Sudah kita berkenalan dengan doktor. Sudah tahu dia orang Membakut. Dia bilang tadi. Berapa lama sudah di Labuan? Actually kami berpusat di Kota Kinabalu. So untuk program kali ini memang berkampung seminggu di Labuan. Terima kasih kerana datang membawa kesedaran untuk wanita di Labuan ini. Dan sememangnya kita memang tahu kanser cervix ini adalah salah satu penyakit yang juga boleh dikatakan berbahaya. Jadi kita nak tanya terus kepada doktor, Dr. Heli, seperti mana yang kita semua sedia maklum, Januari merupakan bulan kesedaran kanser cervix yang disambut di seluruh dunia lah. Dan apakah peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam memperkasakan kesejahteraan golongan wanita bagi memerangi kanser pangkal rahim ataupun kanser cervix ini, doktor? Silakan. Ya, Hebri. Bulan Januari adalah bulan kesedaran kanser cervix. Sebagaimana kita ketahui, kanser cervix atau kita boleh panggil pangkal rahim merupakan kanser ketiga tertinggi di kalangan wanita Malaysia. Menurut statistik Laporan Daftar Kanser Kebangsaan Malaysia 2012 hingga 2016, dianggarkan 800 kes baharu kanser cervix dikesan di Malaysia pada setiap tahun. Dan yang penting di sini yang kita mau tekankan adalah 41% kes dikesan di tahap yang lewat, iaitu tahap ketiga dan keempat. So kanser cervix ni adalah satu kanser, tak ada kanser yang bagus, tapi dia ada satu kanser yang dapat dicegah melalui pengesanan awal. So bermula tahun 2019, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui LPPKN, iaitu Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, giat memerangi kanser cervix dengan pelaksanaan program saringan kanser cervix melalui ujian HPV DNA. Itu seperti yang saya maklumkan tadi. Kanser ketiga tertinggi dalam kalangan wanita Malaysia sebenarnya. Okey. Dan jika kita dengar tadi, doktor telah berkongsi juga mengenai dengan statistik Laporan Daftar Kanser Kebangsaan Malaysia untuk tahun 2012 hingga 2016, dianggarkan 800 kes baharu kanser cervix dikesan di Malaysia. Jumlah yang sangat tinggi, baby. Betul, ianya mengerikan, menakutkan. Jadi cegah sebelum terlambat. Mudah-mudahan doktor ada jawapannya bagaimana kita boleh mengelakkan penyakit kanser cervix yang merupakan salah satu kanser yang dapat dicegah melalui pengesanan awal. Jadi boleh doktor ceritakan sedikit berkenaan kaedah baharu saringan kanser cervix, iaitu ujian HPV DNA yang dilakukan oleh LPPKN. Yes. So ujian HPV DNA ni mungkin tidak ramai pernah dengar. So kita selalu dengar pap smear. So ujian HPV DNA ni adalah ujian saringan kanser cervix.
Apa yang dia lakukan adalah dia mengesan virus yang kita panggil Human Papilloma Virus, HPV, yang merupakan penyebab utama terjadinya kanser cervix. Okey. Kaedah ini lebih mudah, tidak menyakitkan berbanding pap smear kerana dia menggunakan kaedah pensampelan sendiri. Jadi klien kita mengambil sampel tu sendiri sahaja. Pensampelan DNA akan diambil dan dilakukan sendiri oleh wanita setelah diberi taklimat oleh petugas klinikal. Syarat ini bukan saja mudah tapi dapat mengurangkan rasa malu, segan dan takut kepada para wanita dan memberikan peluang kepada ramai wanita untuk menjalani ujian ini. So, kumpulan umur yang paling sesuai menjalani saringan ini adalah di antara 30 hingga 65 tahun kerana kumpulan ini lebih berisiko menghadapi kanser cervix. Jadi kepada anda, golongan wanita yang berusia di antara 30 hingga 65 tahun adalah disarankan untuk menjalani saringan ini kerana kategori ini dikatakan lebih berisiko untuk menghidapi kanser cervix. Ya, jadi kita sudah tahu umur berapa untuk menjalani saringan ini. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan sedikit, Dr. Elly boleh kongsikan sedikit sepanjang pelaksanaan program saringan kanser cervix ini, ujian HPV DNA ini. Berapakah statistik penerima manfaat program ini? Okey. So bagi LPPKN, kita telah mulakan saringan HPV DNA ini sejak 2019. So sepanjang pelaksanaan program bermula tahun 2019 sehingga 2023, lebih daripada 100,000 orang wanita telah mendapat manfaat dan menjalani saringan. Daripada jumlah saringan tersebut, okey, ini yang penting, sebanyak 7,113 kes disahkan positif HPV berisiko tinggi yang memerlukan ujian ulangan dan pemeriksaan lanjut. Dan hasil pemeriksaan lanjut sejumlah 59 kes telah disahkan pra-kanser. Okey, dan 12 kes telah disahkan mengidapkan kanser cervix. Untuk statistik pula untuk Sabah dengan Labuan, alhamdulillah sejak 2019 kita telah berjaya menyaring 13,118 wanita di seluruh Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. So saya ucapkan tahniahlah kepada wanita-wanita kerana telah tampil ke hadapan dan dengan kesedaran yang tinggi dan menjalani saringan. Ya, itu dia tadi. 3 soalan telah pun kita tanyakan berkenaan dengan kanser cervix ini. Ada beberapa soalan lagi kita simpan dahulu. Berhibur dengan sebuah lagu di mana doktor meminati penyanyi ini. Afgan dari seberang Indonesia. Ini dia Panah Asmara untuk anda. Jadi terus dengarkan slot bicara eksklusif. Banyak lagi perkongsian untuk anda. Ini dia Labuan FM. Suara pesisir anda. 15 pagi di Labuan FM. Ya, Labuan FM, suara pesisir anda kembali lagi bersama-sama dengan kami menerusi slot bicara eksklusif untuk edisi hari ini 16 Januari 2024. Ya, dengan tajuknya Januari bulan kesedaran kanser cervix. Ya, kanser cervix merupakan antara masalah kesihatan utama di Malaysia kan. Pelbagai program kesihatan ditawarkan di klinik-klinik dan juga hospital untuk penyaringan awal penyakit kanser cervix seperti ujian pap smear dan juga ujian HPV. Dan kalau tadi kita sudah pun bertanya dengan Dr. Elly sendiri mengenai dengan apakah peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan juga kita sudah pun diberi penjelasan daripada doktor sendiri mengenai dengan kaedah baharu saringan kanser cervix ini. Dan juga sebelum kita berhenti rehat juga tadi kita ada bertanya dengan doktor mengenai dengan sepanjang pelaksanaan program saringan kanser cervix, apakah ataupun berapakah statistik penerima manfaat program ini. Jadi kita nak teruskan lagi topik kita pada pagi ini. Betul. Dengan bertanyakan dengan Dr. Elly sendiri, di manakah para wanita boleh mendapatkan saringan ujian HPV DNA dan apakah perancangan KPWKM sepanjang bulan Januari ini, doktor? Sepanjang bulan kesedaran kanser cervix. Ya, bagi meningkatkan kesedaran dan juga memastikan golongan wanita ini tidak ada seorang pun yang tercecir dalam mendapatkan saringan awal kanser cervix. Ya, betul. Golongan wanita boleh mendapatkan saringan ini secara percuma ya di 49 buah klinik Nur Sejahtera
LPPKN di seluruh Malaysia. Jadi klinik yang terdekat untuk wilayah Persekutuan Labuan adalah di Kota Kinabalu. Tetapi kenalah tunggu sampai akhir rancangan ni, saya akan inform di mana kita boleh dapatkan nanti untuk di Labuan. Okey. Wah, berita baik ni untuk wanita di Labuan. Yes. Kategori wanita yang layak di sini adalah wanita warga negara dan penduduk tetap, wanita yang berumur 30 hingga 65 tahun dan wanita di kalangan B40 dan M40. Okey. LPPKN mengambil kaedah atau langkah proaktif melaksanakan pelbagai program outreach bersama Pusat Keluarga Bergerak LPPKN atau kita panggil klinik bergerak. So basically kami ada satu bas yang seperti klinik. Kita bawa ke mana-mana, dan untuk Labuan tahun lepas kita telah bawa 3 kali turun ke Labuan untuk menyantunilah komuniti di kawasan pedalaman dan yang lebih jauh bagi memastikan seperti DJ Baby cakap tadi tiada yang tercicir. Betul. Doktor, bas tu warna apa? Warna purple lah. Nah, kalau warna purple itulah bas LPPKN. Peminat-peminat Jangan salah purple. naik bas. Sesuai untuk peminat-peminat purple. Teruskan doktor. Okay, so minggu ni pun kami akan datang lah. Actually 17 hari bulan bas akan turun. Esok esok bas akan turun lah bagi program ni. So bagi pelaksanaan tahun 2024, kita mensasarkan seramai 32,000 orang wanita di seluruh Malaysia akan disaring menggunakan ujian HPV DNA. Sebagai makluman juga, sepanjang Januari ini sebanyak 14 program telah dirancang dan yang akan dijalankan di semua peringkat komuniti, sama ada di Pusat Membeli Belah, Dewan Orang Ramai dan Klinik Nur Sejahtera LPPKN sendiri. Okey, baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan program Madani Rakyat Labuan bagi memastikan penduduk Labuan tidak tercicir dalam mendapatkan semua perkhidmatan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Rentetan itu, KPWKM akan menganjurkan, ini yang program hari Sabtu ni. Kasih KPWKM Gempur HPV DNA 2024 sempena Bulan Kesedaran Kanser Cervix Peringkat Kebangsaan bertempat di Desa Tunas Hijau, wilayah Persekutuan Labuan hari Sabtu ini, 20 Januari 2024. Program ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haja Nancy binti Haji Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan objektif dia adalah untuk memberikan pendedahan pengetahuan mengenai kepentingan saringan awal, pencegahan kanser cervix dan meningkatkan jumlah penerima saringan di wilayah Persekutuan Labuan sendirilah. Okey, so ini adalah simbolik permulaan eliminasi kanser cervix di wilayah Persekutuan sendiri, dan HPV DNA akan dilaksanakan pada hari ini, dibuka untuk orang ramai 1 petang hingga 4 petang. So dijemput semua hadir ke Desa Tunas Hijau hari Sabtu ini. Pukul berapa doktor sekali lagi? 1 hingga 4 petang. Hari Sabtu ini. Sabtu ini cari Jabas Purple ada di sana. Masuk kita bas, kita buat saringan, sangat-sangat senang. 1-2 minit selesai sudah. Sebelum itu selfie dulu dengan bas purple. Mau cari Dr. Hailey yang ke udara dalam bicara eksklusif di Labuan FM. Baby. Dan sebelum kita ke soalan seterusnya. Tadi doktor ada sebut mengenai dengan wanita yang boleh mendapatkan saringan ini berumur 30 hingga 65 tahun. Bagaimana jika kalau wanita itu yang meningkat remaja? Di bawah 30 ingin membuat saringan tersebut juga. Adakah pengesanan awal dibenarkan, boleh ataupun tidak? Okey. Untuk sebab kita kena ketahui cara untuk HPV DNA ini adalah cara dia berjangkit adalah melalui hubungan seksual atau skin to skin contact. Jadi untuk yang berkahwin di bawah umur 30 tahun, kita sarankan masih lagi dalam kita punya guideline untuk menyaring menggunakan ujian pap smear. Jadi di atas 30 tahun kita boleh lakukan ujian HPV DNA. So of course di bawah 30 tahun bukan maksudnya tak perlu kan menjalani saringan tu, tapi masih disarankan lagi untuk jalani ujian pap smear. Dia ada saringan-saringan tertentu lah yang diadakan, diberikan. Sebab itu ada bezanya mengapa digalakkan 30 hingga 65 tahun untuk membuat saringan lebih awal kan. Wanita warga negara ataupun penduduk tetap, wanita kalangan B40 dan M40.
Ini adalah golongan wanita yang boleh mendapatkan saringan secara percuma di 49 buah klinik Nur Sejahtera LPPKN di seluruh Malaysia. Tetapi kita dibawakan khas. Wow, hari Sabtu ini ada bas purple. Bas purple. Pukul 1 tengah hari hingga 4 petang. 4 petang. Di Desa Tunas. Yes, betul. Okey, baiklah. Kita teruskan lagi cerita kita. Topik kita pada pagi ini. Jadi mungkin doktor juga sendiri boleh ceritakan apakah antara kempen WK ataupun WK lah kan, dan bagaimana penonton boleh mendapatkan maklumat berkaitan dengan kempen ini. Okay. So, kempen WK ni adalah satu kempen yang memayungi dua saringan. Satu adalah saringan kanser cervix melalui ujian HPV DNA, dan satu lagi adalah pengesanan awal subsidi ujian mammogram, pengesanan awal kanser payudara. So di bawah WK ni kita ada dua saringan, mammogram untuk payudara dan HPV DNA untuk cervix. So, kempen ini dimulakan oleh LPPKN pada tahun 2021 lah, bertujuan untuk mempromosikan, meningkatkan penjagaan kesihatan diri, terutamanya berkaitan anggota reproduktif wanita, iaitu payudara dan pangkar rahim atau cervix. Dan Alhamdulillah tahun ini kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 11.5 juta ringgit bagi meneruskan pelaksanaan WK bagi pengesanan awal kedua-dua kanser ini. Selain itu, kita ada kempen digital lah yang dinamakan kempen kesedaran kanser reproduktif wanita atau Women Cancer Reproductive Campaign WK, sedang giat dijalankan oleh LPPKN melalui semua media sosial menggunakan tanda pagar hashtag cepat tahu, cepat tindak bagi semua posting sebagai langkah memberi kesedaran berterusan kepada semua wanita pentingnya pengesanan awal bagi mana-mana kanser berkaitan dengan wanita. Baiklah. Apakah pula harapan dan saranan doktor kepada wanita di luar sana, termasuk saya juga, dalam penjagaan kesejahteraan diri khususnya berkaitan dengan kanser reproduktif wanita ini? Okay, thank you DJ Baby. Ini soalan terakhir kita lah kan? Ya, betul. Okay, sangatlah berbesar hati saya, berbesarlah harapan saya agar kita sama-sama dapat menyumbang kepada penurunan kes kanser cervix dan kes kanser payudara yang merupakan pembunuh utama di kalangan wanita di Malaysia. Okay? Justru itu saya menyarankan semua wanita yang layak untuk hadir ke klinik Nur Sejahtera LPPKN yang terdekat untuk menjalani saringan awal pengesanan kanser cervix dan payudara. Tapi bagi wanita di wilayah Persekutuan Labuan, ini kena dengar untuk wanita wilayah Persekutuan Labuan. Wahai wanita. Okey, selain daripada hari Sabtu ini, seperti DJ Baby telah terangkan tadi, 1 tengah hari hingga 4 petang, cari bas kami di Desa Tunas Hijau. Bas purple. Tapi manalah tahu hari itu anda dapat datang. Jadi, wanita wilayah Persekutuan Labuan boleh mengunjungi pejabat LPPKN Labuan di Wisma Wong Wolo, atau menghubungi kami di 087 418719. Okey, saya repeat. 087418719 untuk maklumat lanjut. Capai telefon pintar anda. Sekali lagi 087418719. Nah, saya sudah simpan. Ada pula nombor LPPKN dalam telefon saya. Okey, so di sana kita boleh dapatkanlah saringan kita atau maklumat lanjut, kerana memang sepanjang tahun kita akan turun ada jadual kita punya outreach lah. Jadi maklumat lanjut boleh dapatkan di sana, dan kesempatan ini juga saya ingin mengingatkan juga kepada para lelaki dan suami-suami untuk memainkan peranan sebagai pendorong dan penyokong kepada isteri, ibu dan ahli keluarga wanita yang lain bagi memastikan setiap wanita melakukan ujian pengesanan awal untuk mengelak kanser dikesan di peringkat yang terlalu lewat untuk sebarang rawatan. So, ayuh semua wanita di luar sana lakukan saringan awal kerana pengesanan awal mampu menyelamatkan nyawa. Cepat tahu, cepat tindak, kita kan keluarga. Itu dia hashtag cepat tahu, cepat tindak, hashtag kita kan keluarga. Betul. Dan itu antara harapan daripada doktor sendiri. Dan kita sememangnya menitik beratkan tahap kesihatan kita, tidak kira lah anda siapa. Betul, lelaki atau wanita, kita saling menjaga. Betul.
dan melengkapi sesama tua kita. atau muda, Betul. kesihatan adalah keutamaan kita. Iya. Okey, dan sekali lagi yang mana pihak LPPKN juga telah menganjurkan satu program Kasih KPWKM, Doktor. Ya. Gempur HPV DNA 2024 bersama dengan Bulan Kesedaran Kanser Cervix peringkat kebangsaan, dan antara objektifnya juga baby kita sendiri boleh ambil berat memberikan pendedahan dan pengetahuan mengenai kepentingan saringan awal dan pencegahan kanser cervix terutamanya kepada kaum wanita. Ya, ini saya suka Hebri ni. Walaupun dia lelaki, tidak ada kanser cervix, tetapi dia ingat kawan-kawannya. Ya, betul. Kerana Sebab saya ada keluarga. dia disayangi oleh ramai wanita. So saya ada keluarga, kakak wanita, ibu wanita. Ya, dia disayangi oleh kami kakak-kakaknya di Labuan FM ini. Jadi kita sama-samalah menitik beratkan tahap kesihatan kita Betul. sendiri. Jadi sekali lagi untuk saringan kanser cervix ini hari Sabtu pukul 1 tengah hari hingga 4 petang di Desa Tunas. Hari Hijau. Sabtu ini tarikhnya 20 Januari. 20 Januari 2024. Tetapi jika ketinggalan tidak berkesempatan untuk hadir pada hari Sabtu Jangan ini, risau. jangan risau. Boleh berkunjung ke mana, Hebri? Ke pejabat LPPKN Labuan di Wisma Wong Wulo ataupun boleh menghubungi sahaja mereka di talian tadi 087-418-719 untuk maklumat lanjut. Ada juga yang tertanya-tanya di manakah lokasi pejabat LPPKN Labuan ini, kan selalu kita lalu tempat betul. ini. Senang saja. Setiap hari kita limpas. Iya, dia area-area Pulau Buah dia bilang. Betul. Baiklah, jumpa Bas Purple hari Sabtu ini ya. Ya. Di Desa Tunas. Baiklah, Labuan FM mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Dr. Dr. Heli ataupun Dr. Halimatul Muhammad Aris yang mana merupakan pegawai perubatan Klinik Nur Sejahtera LPPKN Sabah. Dengan topik hari ini, Januari, Bulan Kesedaran Kanser Cervix. Ya, Doktor, ada jodoh, ada kesempatan, ada topik lagi mengenai dengan wanita, boleh kami menghubungi Doktor lagi untuk berbincang mengenai dengan topik wanita yang seterusnya. Betul. Terima kasih kerana menjaga kita sesama wanita. Kesihatan yang paling penting adalah kekayaan yang berpanjangan. Betul. Jadi pada anda terus setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Kami akan kembali selepas ini. Terus dengarkan Labuan FM, Suara pesisir anda. Wahai wanita.